satu program yang membanggakan kerana ia berusaha, satu ikhtiar untuk memberikan penjelasan tentang dasar-dasar unggul negara kita. Mengapa kita merangka Madani dan apa anjakan yang dizahirkan? Kita bicara soal kemapanan atau pertumbuhan ekonomi, kita bimbang dengan kesenjangan yang berlaku, kita bicara tentang peralihan iklim dan perlu daya cipta dan inovasi dalam menangani permasalahan pertumbuhan secara menyeluruh. Kita tahu perlu ada keyakinan dan trust, dan kita tahu juga masalah yang dihadapi sebenarnya masalah manusia, maka perlu ihsan dan rahmah. Kalau sudah dapat menanggapi persoalan ini, perbezaan yang ketara adalah penekanan tentang masalah manusia dan nilai. Negara-negara sering kali bincang soal pertumbuhan, dan ini penting. Kalau orang tanya saya kata the economy, our capacity to undertake, to affect change, to ensure economic strength remains fundamental. That cannot be ignored. Tetapi cabaran kita sebagai satu negara bangsa adalah soal nilai. Mengapa kita mahu ekonomi itu bertumbuh? Untuk memberi ruang kepada satu kelompok kecil atau masyarakat terbanyak? Mengapa kita bercakap soal memelihara dan memelihara persekitaran? Kerana kita tekankan soal keadilan, soal ummatan wasatah, keseimbangan di antara man and nature. Mengapa kita bicarakan keperluan untuk menggapai ke langit, meneroka alam pemikiran baru, termasuk teknologi digital, artificial intelligence? Kerana kita tidak mahu ke belakang, sudah ketinggalan. Mengapa dalam dasar bahasa kita nak mantapkan penguasaan bahasa Melayu unggul, kukuh dalam negara kita? Di samping itu, kita mahu kelegaan di kalangan semua suku kaum dapat mempertahankan kepentingan bahasa masing-masing. Dan mulai tahun ini mulai memberi penekanan tambahan pada bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan kita, kerana kita tidak mahu ketinggalan yang disebut menggapai ke langit. Tetapi dalam semua hal ini, bila bicara soal agama, soal bahasa, soal kemanusiaan, soal nilai insan, karamah insaniyah yang disebut, keperluan jaga semangat perpaduan, akhirnya kita bicara soal manusia, soal nilai, soal akhlak, soal keadilan. Nah, ini dia yang terangkul dalam Madani sebenarnya. Saya tidak katakan bahawa ini tidak pernah diungkap, tetapi penekanan itu kerana soal nilai ini kian terhakis. Memang kemajuan material itu dengan sendirinya kadang-kadang menghakis nilai. Orang mahu jadi kaya dan senang, dididik supaya belajar itu untuk berhasil dalam kehidupan dari segi profession, dari segi pekerjaan, dari segi pendapatan. Tetapi pemumpukan nilai itu akan memberi tambahan tentang penilaian tentang values as integrating force in society, culture and nation building, iaitu sistem nilai dan akhlak. Dalam Islam tentu kita katakan, ya, manusia itu angkat darjatnya, wal karramna bani Adam, itu karamahnya itu kerana imannya, akhlaknya dan nilainya. Bila kita tengok kepincangan di beberapa tempat sebelum ini, saya popularkan kupasan Boston Consulting Group, satu kajian 20 tahun Malaysia
setelah krisis ekonomi 98. Dalam masa 20 tahun, dia kata kajian ikut Sustainable Economic Development Assessment, penilaian kemampanan ekonomi yang mampan. Bagaimana nak nilai ekonomi itu mampan atau tidak? Tentunya dia tak tekan soal nilai dan akhlak atau kemanusiaan. Dia tekankan soal yang lebih luas daripada biasa. Dia tekankan soal pertumbuhan ekonomi, pelaburan, kesihatan, pendidikan, keselesaan hidup. Dikira dalam semua faktor ini selama 20 tahun ketimbang negara-negara lain, Indonesia di paras lebih bawah daripada kita, meningkat dengan tahap kelajuan yang lebih pantas dari kita. Vietnam yang bermula jauh belakang daripada kita, memacu pertumbuhan dalam pelbagai bidang dengan tahap kelajuan yang dikira menakjubkan ketimbang Malaysia. Jadi semuanya menuju ke situ, dan kita 20 tahun mengikut kajian Sustainable Economic Development Assessment. Kita sebenarnya relatively stagnant, kata dia. Maknanya secara purata, secara umum, tidak mampu berkembang. Tidak jahanam, tidak jatuh ke paras yang lebih rendah, tapi tidak berkembang, ya. Dan negara-negara lain telah memacu sampai hampir dalam beberapa bidang mengatasi kita. Saudara, kalau kita kaji secara objektif, ini menunjukkan keperluan dari masa untuk kita melakukan anjakan. Dalam istilah anjakan ini dulu dipopularkan oleh Thomas Kuhn yang menyebutkan tentang paradigm shift. Tapi kita melakukan anjakan ini, maksud kita sesuai sikit lah. Kita punya threshold kecil dan keupayaan kita kecil. Banyak anjakan sedikit, itu kita anjakan. Anjakan ni bukan begitu. Paradigm shift ini maknanya apakah ada keberanian, bukan dari kalangan pimpinan, di kalangan penjawat awam, di kalangan rakyat, pimpinan masyarakat utamanya, yang sedia mengakui bahawa Allah jadikan kita dengan kekuatan dan keupayaan lonjak lebih atas. Dia dalam Islam ini umpamanya sudah lebih ma'arif daripada saya, tu mufti pun ada. Itu itqan fil amal. Dia tidak, amal itu tidak biasa, dia mesti ke arah kecemerlangan. Teori moden disebut striving for excellence. Di dalam tradisi agama kita daripada awal, kita buat itu, masyarakat yang dinamik itu senantiasa perbaiki sistem masyarakatnya, sistem tata kelolanya, sistem ibadahnya, nilai kerohaniannya, semuanya tidak mudah rasa selesa. Dia striving for excellence atau itqan fil amal. Baik, kalau begitu paradigm shift itu mesti ke arah begitu. Sebab itu bila tanya saya dalam negara, dan kita bertuah, ya, saya sebut itu bukan kerana Datuk Jalal ada, tapi kenyataannya suatu persefahaman yang tidak terjangka sebelum ini. Dekat saya dengan DAP, okey, dah lama. Saya dengan UMNO pun tidak sangat mengejutkan, walaupun ada sedikit kejutan. Tapi kalau DAP dengan UMNO itu satu keributan. Tetapi dia menjurus ke situ, walaupun betapa sukar, ya, dipersetujui di kalangan pimpinan, bersukar nak sampai ke bawah itu, nak dapat kefahaman. Sampai sekarang kita tengok sampai terkesan dalam pilihan raya, di mana diberi asakan tentang permusuhan kaum dan persengketaan dan bahaya dan malapetaka dan pelbagai isu lain. Tetapi saudara, kalau kita memanfaatkan, ya, kekuatan ini, pelbagai telahan dan tohmahan boleh diberikan. Tapi saya yang bertanggungjawab di antara lain, ada sumbangan kecil dalam merundingkan persefahaman ini peringkat awal. Saya nak tegaskan, ya, yang
tidak semestinya diketahui umum, yaitu dalam perundingan ini paling sedikit soal kedudukan atau kepentingan atau syarat-syarat pribadi. Paling banyak soal menerima bahawa dalam mana-mana sejarah negara ada ketika di mana perlu ada anjakan ke arah kebaikan, memerlukan satu sikap dan yang lebih berani, menerima kenyataan bahawa negara ini dengan semangat perlembagaan tentang kedudukan Melayu, keistimewaan Melayu, bahasanya, Kesultanan Melayu, kedaulatan raja-raja, itu mantap dalam perjanjian. Dan kesefahaman yang dicapai dari kalangan kita yang lain, termasuk UMNO pada ketika itu, bahawa sementara pertahankan semangat ini, harus ada anjakan supaya jangan ada sentimen kaum yang meletakkan kelompok minoriti ini sebagai kelas 2, ya. Maknanya terima kenyataan bahawa Melayu harus tetap diiktiraf, semangat perlembagaan diterima, tetapi dirangkul kekuatan kekeluargaan dan perpaduan ini dengan satu semangat baru. Yang kedua, negara ini tidak boleh mengizinkan kuasa dan sistem pemerintahan dijadikan kesempatan memunggah kekayaan, memperkayakan tokoh-tokoh tertentu. Harus dihentikan, ditamatkan, kalau saya popularkan, dinoktahkan dalam sejarah. Sebab itu pengajaran bahawa yang berkuasa itu mesti pikulnya sebagai satu amanah, dan ukuran kejayaan Perdana Menteri atau Menteri Keuangan bukan berapa bilion boleh digondolnya. Ini saya salute kepada sahabat-sahabat saya dari parti-parti ini, kerana sepanjang setahun saya pimpin, tidak pernah sekali yang mempertikaikan prinsip ini. Apa yang LHDN putuskan, apa yang SPRM putuskan, apa pendakwaan yang Peguam Negara putuskan, dan apa hukum yang Badan Kabinet putuskan, tidak pernah dipertikai dalam pimpinan. Dan bagi saya ini laluan lebih penting. Saya kata terhakisnya keyakinan, kerana ini bukan permasalahan kalau dulu. Sebab itu saya di mana-mana saya katakan, kalau jadi Menteri Keuangan kemudian tidak dapat kumpul 200-300 juta, bodoh namanya. Kerana kefahamannya begitu rupa, mana nilai dihakis. Sebab itulah saya bagi laluan penuh. Pegawai SPRM pun ada, LHDN di sini ada. Saya tidak bagi arahan untuk tangkap orang A atau geledah rumah B, tidak. Saya bagi arahan umum. Nak selamatkan negara, mesti cari jerung-jerung besar, bagi satu pengajaran supaya hal ini tidak berlaku lagi. Tidak selesai dengan menangkap sarjan dan mendakwa orang-orang kecil. Dia tidak akan menjadi pengajaran. Dia hanya sebagai satu gimmick, sandiwara saja. Tetapi kalau kita tunjukkan kesungguhan kita, membetulkan tata kelola for good governance, saya percaya diselamatkan. Saya tidak peduli yang merompak itu Melayu ke Cina ke India ke Iban, is immaterial. Saya tidak dimaklum. I refuse to be briefed. Tentunya selepas digeledah saya dimaklum, kerana saya kadang-kadang ditanya. Tetapi ini penting bagi saya. Jadi sudah message yang jelas. Bagaimana harus kita pertahankan? Mengapa kita bangkit lawan penjajahan? Karena kita tak fikir wajar kelompok asing Inggris menjadi pemimpin dan merampok kekayaan sesuka hati mereka sewenang-wenangnya. Ya.
Kerana ketidakadilan berlaku. Kerana di zaman penjajahan itu kesenjangannya jelas. Kelompok kecil elit yang kaya raya dan rakyat umum yang dimiskinkan. Maka timbul keresahan, kebangkitan. Baik kita merdeka berjanjikan apa? Menjanjikan keadilan, keseksamaan, tata kelola yang baik. Tetapi dalam semua teori kenegaraan, baik Barat, Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, atau Islam, Abdul Rahman Ibn Khaldun tentang pasang surut negara, dia kaji di Afrika Utara, atau reformer China, Northern Song Dynasty, Wang Anshe, semuanya menganggap idealism tidak dapat bertahan. Generasi pertama bawa semangat jaya juang kemerdekaan, generasi kedua dah mula longgar, generasi ketiga bawa semangat rompakan demi rompakan. Ia boleh diselamatkan kalau ada kejutan baru untuk selamatkan negara dan rakyat. Dan ini yang kita cuba laksanakan sedaya upaya kita. Tentunya dia kontroversi. Mana tidak mungkin tidak kontroversi? Kalau seorang itu yang digeledah atau disiasat punya kekayaan puluh bilion, sudah ingat dia akan senang diam? Dia tidak ada pengaruh sosial media, tidak ada pengaruh pada media, tidak ada pengaruh dalam badan kehakiman, tidak ada pengaruh dalam bidang penguasaan. Mesti ada lingkarannya. Tetapi kerana pengaruhnya kita henti tindakan, maka tidak layak kita jadi pemimpin dan bertanggungjawab untuk menjaga negara. Risiko tetap dihadapi, tapi yang utamanya negara mesti diselamatkan. Dan saya bertekad dan saya mohon dengan semangat madani, rakan-rakan, mulai dengan yang hadir dan pegawai-pegawai daerah yang akan jadi pengurusi madani ini, kena faham kita tidak banyak pilihan. Kita dah rugi puluhan tahun, kecamuk bertahun-tahun, tak terarah sekian lama. Orang guna sentimen Cina, sentimen India. Orang India kata seolah tak dapat apa-apa. Orang Cina meresah. Orang Melayu mengatakan negara mereka mau ditawan oleh orang lain. Akhirnya ketua-ketua semua kelompok itu sama, semua berpakat untuk merompak, dan orang kita bergaduh di bawah. Yang paling kuat bicara soal India di antara yang paling kaya di Malaysia ini. Yang paling kuat rempuh soal hidup Melayu dan ketuhanan Melayu, kebetulan juga di kalangan yang banyak menyakau daripada orang Melayu dan negara ini. Terus kita ada pilih. Ramai saya lihat pemimpin Melayu, pemimpin Cina, India, Sabah, Sarawak yang punya cita-cita ini. Jadi sudah, tindakan harus diambil sebagai satu pengajaran dapat dibuat. Ya. Ada orang kata ini perkara baru. Tak betul. Sebab di antara isu sudah Google, 80-an sudah dibangkitkan, 90-an lagi gegar. Zaman yang dibicarakan beberapa tahun yang lalu, yang kena hidupkan beberapa ikhtiar baru, prakasa baru, termasuk jana wibawa, itu pun dijadikan alasan untuk menyangkau. Jadi sudah, saya tekankan soal tata kelola ini kerana tak boleh nak selamatkan negara kalau kita tak betulkan. Tak boleh, percayalah, tidak ada negara yang boleh selamat kalau amalan ini diteruskan. Disemak, bayangkan. Saya tak boleh sentuh banyak sepengku sebab dalam siasatan. Jadi banyak pegawai kata kat saya, lebih baik beli cash kereta tu kat dia daripada sekarang. Tapi mengapa sistem itu boleh berjalan sekian lama tanpa dibetulkan? What's wrong with us? Why has the system be allowed to fail miserably? Jadi sudah, ya, betul orang kata
dendam laporan saya sejak lama. Ada 99 banyak laporan, 98 banyak laporan lah. Sebelum itu ada orang lain buat laporan. Ya. Jadi sekarang ini siasat profesional. Ya. Dan pendakwaan juga berteraskan pada fakta dan undang-undang. Dan badan kehakiman sekarang jauh relatif lebih bebas daripada dulu. Jadi terserah. Tetapi yang satu mesej yang saya nak sampaikan ialah kita kena mula dengan tata kelola yang baik, dengan semangat menolak rasuah. Kerana pemimpin-pemimpin itu membawa kekayaan keterlaluan, saudara. Dan saya syukur alhamdulillah kerana pimpinan parti-parti politik, bukan saja dalam PH tapi juga dalam UMNO Barisan Nasional, GPS, JRS, sampai sekarang belum tergugat atau yang mempertikai prinsip ini. Sebab itulah saya menangkap Madani kerana soal tata kelola, soal nilai sebagai permulaan. Saya selalu sebut kita boleh terpaksa, negara ini terpaksa cukai, tetapi bagaimana kita mula dengan cukai? Kita kena mula dengan hentikan sakau dulu. Jadi kita cukai kadang wang tak cukup, tapi kita biar berbilion-bilion hilang. Ada tender, mesti komisionnya ratus juta ringgit. Ya. Ada pembelian senjata, komision tinggi juga. Jadi kalau ini dihentikan dan kita boleh pulangkan kepada negara dan rakyat, maka kita boleh atur tindakan sewajarnya. Sudah tahu hutang terkumpul, hutang dan juga contingent liability government guarantee mencecah 1.5 trilion ringgit. Tanggungjawab pencen umpamanya dari 30 bilion sekarang akan mencecah dalam 20 tahun 120 bilion ringgit. Semua Perdana Menteri dan kerajaan terdahulu setuju, tapi tidak ada yang berani melaksanakan kerana tidak popular dan dijadikan sekarang apa isu ini cara menindas Melayu, dan ini cara DAP menjeluduk mempengaruhi Perdana Menteri. Saya katakan Anthony Loke nanya dia tak bincang apa perkara ni, saya bawa dan dia kena. Bagus je tak tumpang kena seorang sikit, okey sikit. Tetapi kenyataannya okey, saudara pegawai kalau ada pilihan mau pencen, ya mau pencen. Tetapi kalau saya tanya siapa nak bayar dalam 10 tahun lagi, tidak ada yang boleh jawab. Ya, kita kena jimat. Saya jimat. Sebab itu saya tak ambil gaji. Azizah ada 3 pencen, dia ambil 1. Ya, kita kena hentikan tender yang perolehan tanpa tender. Kita dah hentikan. Ya, Suki dia dulu Kementerian Kewangan, dia tahu. Okey, boleh cukup tak cukup. Ya, kita buat penyasaran subsidi. Orang yang paling kaya, maha kaya bayar, rakyat tak terkesan. Untuk elektrik, dan kita jimat 4.6 bilion ringgit 1 tahun. Pengapungan harga ayam, kita jimat 1 bilion ringgit 1 tahun. Kadang diesel dan sebagainya, ya boleh. Itu yang kita lakukan. Ada orang cuba nak politikkan, sudah kena faham. Yang kita bagi subsidi ayam ataupun subsidi gula ataupun walaupun indirect subsidi gula, elektrik yang dapat manfaat 3.5 juta orang asing, dan kelompok 10-15% terkaya di Malaysia. Jadi yang kita lakukan, tolak 3.5 juta, tolak yang top 10%, 15%, yang lain kekal subsidi. Saya ingin yang terbaik mungkin. Jadi yang hadir di sini semua tak bayar elektrik tambahan. Baik. Kalau faham begitu, tolong terang kat orang kampung. Baik. Jadi kalau
begitu kita boleh bertahan. Tetapi soal pencen ini harus jelaskan, ya. Dan sebenarnya belum dijelaskan sepenuhnya, itu problem dia. Ada yang menganggap pencen orang yang sekarang mendapat bagaimana? Tak boleh kita sentuh. Itu terus. Bagaimana tentang orang baru, allowance dia sama, tak terkesan, ya. Jadi biar JPA cerakin dan kita buat pengumuman berikutnya. Tapi saya nak tanya, kalau kita teruskan, bagaimana kesannya kepada ekonomi negara? Kita tak mampu teruskan. Sebab tu negara-negara kaya membangun, sekarang negara kaya industri semua dah hentikan sistem pencen ni. Tidak mampu bertahan, ya. Walau bagaimanapun memuktamadkan kaedahnya itu akan diperjelaskan supaya jangan orang merasakan sebagai penjawat awam baru dia akan rugi. Dia akan lihat umpamanya choice dia supaya dia tidak sangat terkesan atau rugi daripada sistem persaraan baru yang diperkenalkan. Tapi saya nak kata, kalau tanya saya nak tanda juga, saya nak tangguh, biarlah Perdana Menteri lain pula datang buat. Jadi mai Perdana Menteri lain, dia kata buat apa, pikul masalah, tangguh lagi. Tapi sampai keadaan di mana tak boleh bayar, ya. Sebab itu saya kata kita yang terdidik harus lihat fakta dia, ya, unjurannya. Kes untuk menolak sistem pencen ni saya ingat semasa saya Menteri Keuangan dulu lagi 90-an. Sudah ada kajian, dan kajiannya supaya mengkaji semula 90s, sebab projection dengan jumlah penjawat awam dan projection tanggungan pencen itu dibuat sejak tahun 90-an. Saya minta JPA cari rekod itu dengan Kementerian Keuangan dan tunjukkan bahawa keputusan nak membatalkan sistem persaraan pencen dengan yang baru itu dibuat tahun dikemukakan tahun 90-an. Nasib baik belum laksanakan. Kalau laksanakan, saudara dah tak dapat pencen sekarang ni. Tetapi okey, nak ditanya pula bagaimana orang politik. Orang politik sistemnya berbeza, ya. Tetapi saya fikir munasabah kalau kita kaji sekali. Maknanya untuk pejabat awam, kalau ditiadakan, orang-orang politik pun ditiadakan, ya. Tapi semua ini tertakluk pada kelulusan di parlimen. Jadi ada orang kata, Anwar, are you sure that the MPs is prepared to legislate away their wealth? Well, it's a test. Kalau jadi besok, kalau kabinet bersetuju, bentangkan, tak apa, saya bentangkan, ya. Kalau kebetulan ahli parlimen ada yang nak tolak, itu dia tolak. Saya bentangkan sebab dari segi tanggungjawab moral, ya, tanggungjawab moral, bagaimana boleh kita bentangkan kepada masyarakat awam dengan alasan kukuh dari segi ekonomi, dan kita kata kita bagi pengecualian kepada orang politik. Sukar saya nak rationalize. Tapi saya akan dengar, kerana saya belum lagi bentang kepada ahli-ahli parlimen untuk perbincangan awal. Tapi saya merasa kalau dia nak allowance khas tambahan yang lain, itu seperti mana juga penjawat awam kita boleh bincang. Tetapi dari segi konsistensi dalam memperkenalkan dasar, saya rasa perlu bersama. Itu kita lakukan. Akhirul kalam, saya tentu nak ucap terima kasih kepada saudara Menteri Besar Aminuddin, kerana Saudara Aminuddin dalam mengambil inisiatif dengan Majlis Kerajaan Negeri Datuk Jalal cuba menyantuni rakyat dan menyampaikan mesej. Kita boleh ada konsep yang begitu indah, tapi kalau kita tak sampaikan, dia mesti akan jadi kesenjangan idea di antara yang merangka dengan yang merasakan. Bagi rakyat itu, dia nak tahu apakah faedah dan kemudahan dia. Dia tak tahu bahawa tugas kita menggeledah kekayaan pembesar-pembesar tak dapat istihar harta dia dan mencuri itu sebenarnya. Jadi tak tahu bahawa harta dia, ya.
Ini satu negara yang saya rasa aneh. Ada tokoh-tokoh pembangkang besar nak pertahankan. Saya tak faham. Ya. Dan ini bukan perkara yang senang, sudah. Ya. Ramai juga pemimpin termasuk Kebahanuli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Dia tanya saya, sedia jaga keselamatan, jaga diri. Kan dia tahu yang kita hadapi itu besar. Tapi tidak ada yang mengatakan go slow, don't take action. Semua setuju, tapi semua tahu ia tidak satu perkara yang mudah. Sebab itu kita kena turun ke bawah dan terangkan dan minta dukungan rakyat secara langsung. You want us to lead, we lead with these principles. You reject us, you can choose other leaders kemudian yang akan tolerate and condone this level of corruption. Ya. Bukan 1, 2, 3, 4 billion. Ada setengah kes yang disita 2-3 bilion. Yang tak istihad 2-3 bilion. Yang di luar negara 5-6 bilion. Ni apa dia? Dari mana? Dan bagaimana kita boleh pertahankan dan tolerate kes ini begitu lama? What is wrong with our system? Dia ada basic failure in the system if we continue to condone this. Ya. Jadi saya gunakan ruang ini seperti saya gunakan ruang lain, menyatakan perlu ada anjakan. Allah takdirkan kita punya kesempatan dan punya kerajaan yang kuat dengan semangat perpaduan di negeri dan persekutuan. Bukan untuk pemimpin-pemimpin rasa bangga dan bongkak, tetapi untuk mengingat ada amanah yang sangat besar. Dalam sejarah tidak selalu ada keadaan sedemikian. Dan ada raja, baik Negeri Sembilan, tu Yang di-Pertuan Agong, sekarang tadi saya menghadap panjang pagi tadi di Sana Negara, yang nampak sealiran dan mau menyokong langkah-langkah peningkatan tata kelola dan membersihkan negara daripada amalan rasuah. Jadi saya fikir ini kesempatan yang baik, dan kalau kita tidak lakukan, itu salahnya kita. Dan saya ingin menyeru rakan-rakan di Negeri Sembilan, ya, dari Menteri Besar, Dala dan Exco dan semua Jawa Awam, SUK dan semua, supaya hadam perkara ini betul-betul dan ambillah kesempatan khidmat dengan sebaik mungkin dan jadikan negara ini sebagai negara contoh, tingkatkan martabat dan jadikan negara ini sebagai satu negara yang hebat di rantau ini. Dan saya yakin Malaysia boleh diangkat kalau kita dadakan dasar yang betul dan kita bersihkan daripada amalan yang bobrok yang kita amalkan dan tolerate selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.